في Zilal Al-Quran karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Pentafsiran ayat-ayat 240 hingga 242. Sentuhan ini telah menunaikan peranannya dalam pembicaraan mengenai hukum-hukum perkahwinan dan penceraian dan dalam menjelaskan kefahaman Islam terhadap dasar agung Islam, iaitu ibadat itu adalah muncul dalam setiap amalan, ketaatan. Kemudian ayat-ayat yang berikut kembali membuat huraian penamat tentang hukum-hukum tersebut. Dan orang-orang yang hampir-hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu nafkah saguhati selama setahun tanpa mengeluarkan mereka dari rumah suaminya. Tetapi jika mereka keluar, maka tidak ada apa-apa kesalahan pada kamu tentang apa-apa yang dilakukan mereka terhadap diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dan Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 240. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu berhak mendapat pemberian saguhati dengan kadar yang wajar sebagai suatu kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. 241. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu mengerti. Ayat 242. Kewajipan suami yang hampir mati mewasiatkan nafkah saguhati selama setahun. Ayat yang pertama menjelaskan bahawa perempuan yang kematian suaminya itu berhak mendapat wasiat dari suaminya untuk membolehkannya tinggal di rumah suaminya dan hidup dengan pembelanjaan dan hartanya selama setahun genap, tanpa keluar dan tanpa berkahwin, jika ia dapati perasaannya dan keadaan-keadaan di sekelilingnya membolehkannya tinggal selama masa itu. Namun demikian, ia bebas untuk keluar dari rumah suaminya selepas 4 bulan 10 hari ini, seperti yang telah diterangkan oleh ayat yang silam. Menjalani iddah itu suatu kefarduan yang diwajibkan ke atasnya, dan kemudahan tinggal di rumah suami selama setahun itu merupakan suatu hak baginya. Setelah ulama berpendapat bahawa ayat ini telah dimansuhkan dengan ayat tadi, tetapi sebenarnya tidak perlu kepada andaian bahawa ayat ini mansuh, kerana kedua-duanya mempunyai tujuan yang berlainan mengikut pendapat kami, iaitu ayat ini bertujuan menjelaskan hak yang diberikan kepadanya, dan andainya ia suka, ia boleh menggunakannya. Dan ayat yang silam bertujuan menjelaskan kewajipan yang diwajibkan ke atasnya dan tidak boleh dielakkan olehnya. Jika mereka keluar, maka tidak ada apa-apa kesalahan pada kamu tentang apa yang dilakukan mereka terhadap diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Ayat 240. Kelompok muslimin bertanggungjawab terhadap masyarakatnya. Kata-kata kepada kamu menyarankan kelompok muslimin yang padu dan bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat, kerana kelompok musliminlah yang diserahkan urusan agama dan syariah Allah, dan diserahkan urusan setiap individu dan setiap tindakan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat mereka. Mereka lah yang menanggung kesalahan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh individu-individu masyarakat mereka. Seranan ini mempunyai nilainya dalam memahami hakikat kelompok muslimin dan tanggungjawab mereka. Juga mempunyai nilainya di dalam keperluan mewujudkan kelompok ini untuk mengawal dan menjaga agama Allah dan dari penyelewengan mana-mana individunya. Kelompok inilah pada akhirnya bertanggungjawab terhadap individu-individu muslimin di dalam persoalan-persoalan kecil dan besar.
Ayat ini ditujukan kepada mereka dengan sifat ini untuk menjelaskan hakikat ini di dalam hati mereka dan dalam hati setiap individu yang ada dalam kelompok mereka. Kemudian diiringi dengan kenyataan dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Penghujung ayat 240. Kenyataan ini bertujuan menarik hati manusia mengisafi kekuatan Allah dan hikmat kebijaksanaannya dalam segala apa yang difardu dan diarahkan olehnya. Dan kenyataan ini juga mengandungi ancaman dan amaran. Ayat yang kedua pula menjelaskan hak perempuan-perempuan yang ditalak umumnya, dan seluruh perintah ini juga dihubungkan dengan takwa. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu berhak mendapat pemberian sagu hati dengan kadar yang wajar sebagai suatu kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Ayat 241. Pemberian sagu hati kepada isteri yang diceraikan. Setengah ulama berpendapat ayat ini juga telah dimansuhkan dengan hukum-hukum yang telah lalu. Sedangkan sebenarnya tidak perlu ayat-ayat itu diandaikan sebagai mansuh kerana bayaran sagu hati berlainan dari bayaran nafkah. Di antara penjelasan yang selaras dengan saranan-saranan Al-Quran ialah penjelasan mengenai bayaran sagu hati kepada setiap perempuan yang ditalak, sama ada yang telah disetubuhi atau belum disetubuhi, sama ada yang telah ditentukan kadar mas kahwinnya atau belum ditentukan kadar mas kahwinnya. Kerana bayaran sagu hati itu dapat membasahkan suasana talak yang kering itu dan dapat menyukakan hati yang kesunyian kerana bercerai. Ayat ini merangsangkan kesedaran takwa dan menghubungkan persoalan ini dengan takwa, dan takwalah satu-satu jaminan yang kuat. Ayat yang ketiga membuat ulasan terhadap semua hukum yang telah lepas. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu mengerti. Penghujung ayat 242. Demikianlah penjelasan hukum-hukum yang telah silam, iaitu satu penjelasan yang kemas, halus dan membawa saranan-saranan yang berkesan. Demikianlah Allah menghuraikan ayat-ayatnya kepada kamu untuk membimbing kamu supaya kamu memikir dan meneliti ayat-ayat itu, juga memikirkan hikmah yang tersembunyi di sebaliknya dan rahmat yang terselip di celah-celah ayat itu, dan seterusnya supaya kamu memikirkan tentang nikmat yang nampak jelas dalam ayat itu, iaitu nikmat kemudahan dan toleransi tetapi tegas, dan nikmat kesejahteraan yang melimpah ke atas kehidupan mereka. Sekiranya manusia memikir dan merenungi agama Allah dengan teliti, tentulah mereka memilih sikap yang lain terhadapnya, iaitu sikap taat, menyerah, reda dan menerima, dan tentulah mereka mendapat kesejahteraan yang melimpah dalam ruh dan akal mereka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim.